Salam sejahtera, terima kasih masih bersama kami di 501 Astro Awani. Malaysia memilih saluran pilihan raya anda sempena pilihan raya umum PRU 15. Malaysia telah pun memilih. Betul. Anda masih lagi bersama kami Astro Awani bersama saya Naila Huda. Okey, dan saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu banyak perkara, banyak kemungkinan pelbagai perkara pertemuan sedang berlaku di luar sana di mana kami akan terus membawakan perkembangan terkini. Wartawan kami juga masih berada di lapangan untuk memberikan perincian apa yang sedang berlaku. Persoalan demi persoalan, siapakah Perdana Menteri, bagaimana kerajaan yang akan dibentuk nanti. Itulah yang membanjiri di media sosial dan rakan kami Fahmi Izzuddin juga akan membawakan perkembangan lanjut berkenaan dengan apa yang berlaku di media sosial, apa yang diperkatakan. Naila. Ya, bercakap tentang pertemuan itu yang sedang berlangsung ketika ini, difahamkan masing-masing mengemukakan tawaran mereka, negotiation bagaimana untuk mereka negotiate, rundingkan power sharing itu. Selepas itu yang sedang berlangsung ketika ini. Antara yang terbaru, Perikatan Nasional PN hari ini menerima kunjungan daripada pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, bagi membincangkan pembentukan Kerajaan Persekutuan. Pengerusinya Tan Sri Budin Yassin dalam satu kenyataan berkata Kerajaan Persekutuan dijangka dapat dibentuk dalam masa terdekat. Dan selain Premier Sarawak, turut hadir dalam pertemuan berkenaan ialah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan jelas beliau lagi rundingan sedang dibuat dengan parti-parti lain yang sehaluan termasuk Ahli Parlimen Bebas. Keputusan PRU 15 menyaksikan Pakatan Harapan memperoleh 81 kerusi, Perikatan Nasional 73 dan Barisan Nasional 30. Sementara GPS yang dipimpin Abang Johari mendapat 22 kerusi, diikuti Gabungan Rakyat Sabah GRS 6 kerusi dan Parti Warisan 3 kerusi. Okey, baiklah. Dan sementara itu, negeri Pahang menyaksikan tiada gabungan politik yang dapat membentuk kerajaan selepas keputusan PRU 15 pada Sabtu. Di mana ketika ini masih menjadi teka-teki sama ada akan berlakunya pembentukan kerajaan campuran di negeri itu. Berdasarkan keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Perikatan Nasional PN berjaya memenangi 17 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Diikuti Barisan Nasional BN mendapat 16 kerusi DUN dan Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pahang mempunyai 42 kerusi DUN di mana gabungan yang ingin membentuk kerajaan negeri perlu melepasi 22 kerusi DUN. Bagaimanapun sehingga kini masih menjadi tanda tanya sama ada akan berlaku kerajaan campuran di antara PN dan BN atau PN dan PH. Semalam Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dijangka mengadakan sidang media namun dibatalkan. PN melakar kejutan selepas berjaya merampas beberapa kerusi DUN milik BN sebelum ini. Malah beberapa nama besar di antaranya Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man memenangi kerusi DUN Ceka menewaskan 3 lagi saingannya. Tuan Ibrahim memperolehi majoriti 1,223 undi, menewaskan calon BN Ho Fong Mi, calon PH Rashid Muhammad dan calon pejuang Aisyatun Abu Bakar. Manakala Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berjaya mempertahankan kerusi DUN Jelai dengan majoriti 6,983 undi, menewaskan 2 lagi saingannya dari PN dan PH. Sementara itu, kerusi tumpuan DUN Pramujaya menyaksikan penampilan sulung anak bekas Perdana Menteri Datuk Muhammad Nizar berjaya memenangi kerusi berkenaan menewaskan 3 lagi saingannya. Muhammad Nizar memperolehi 19,337 undi, menewaskan calon PN Abu Talib Muhammad, calon PH Tugimun Abdul Hamid dan calon bebas Tengku Zainul Hisham Tengku Husin. Baik itu di Pahang, di Johor pula Menteri Besarnya Datuk Onn Hafiz Ghazi menegaskan Ahmad Zahid perlu mengundurkan diri daripada terus memegang jawatan Presiden UMNO demi kepentingan dan masa depan parti. Beliau yang juga pengarah operasi pilihan raya BN Johor berkata perubahan perlu dilakukan kerana ramai pemimpin UMNO, MCA dan MIC yang berkaliber dan berpotensi terkorban kerana tindakan tidak mahu mendengar denyut nadi akar umbi.
Menurutnya, walaupun pahit untuk ditelan, pemimpin UMNO termasuk beliau sendiri perlu kembali mendengar suara rakyat yang telah diterjemahkan melalui undi mereka semasa pilihan raya umum ke-15 malam. Jelasnya, semua sedia maklum bahawa satu tsunami politik orang Melayu telah berlaku, iaitu orang Melayu telah menolak UMNO. UMNO telah rebah. Menurutnya, UMNO dan BN hanya menang 9 kerusi parlimen di Johor, manakala tidak memenangi satu pun kerusi parlimen di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka, Kelantan mahupun Terengganu. Sehubungan itu, katanya Ahmad Zahid perlu berjiwa besar untuk meletak jawatan sebagai Presiden pada kadar yang segera sebagaimana Datuk Seri Najib Razak telah berbuat demikian pada 2018. Semalam, desakan sama turut disuarakan pemuda UMNO bahagian Kota Raja yang menyatakan kekecewaan dengan keputusan PRU 15 yang menyaksikan BN hanya menang 30 kerusi. Ketua Pemuda UMNO Kota Raja Sheikh Weshal Sheikh Ahmad dalam satu kenyataan menyifatkan kekalahan itu sebahagian besarnya disebabkan tindakan Ahmad Zahid membelakangkan parti dalam proses pemberian watikah calon. Presiden juga jelasnya gagal memahami kehendak pengundi sehingga mengelirukan ahli seolah-olah parti akan menang besar jika pilihan raya umum diadakan tahun ini. Justru katanya sudah tiba masanya sebarang rundingan UMNO dengan parti lain dijalankan oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang lebih terbuka, tenang dan bertindak atas kepentingan parti bukan peribadi. Okey, baiklah, antara perkembangan lain di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi antara 369 calon kerusi parlimen yang hilang wang deposit selepas memperoleh undi kurang 1/8 daripada jumlah keseluruhan undi yang dikira dalam pilihan raya umum ke-15. Beliau yang bertanding di Langkawi atas tiket pejuang gagal mempertahankan kerusi tersebut untuk penggal kedua apabila hanya memperoleh 4,566 undi daripada keseluruhan 48,123 undi dalam pertandingan 5 penjuru. Selain Dr. Mahathir yang juga pengurusi penaja Gerakan Tanah Air, antara pemimpin kanan pejuang turut hilang wang pertaruhan adalah anak beliau, Datuk Seri Mukris Mahathir. Beliau gagal mempertahankan kerusi Parlimen Jelun selepas tewas kepada calon Perikatan Nasional Dr. Abdul Ghani Ahmad, manakala timbalan pengurusi GTA Datuk Marzuki Yahya gagal merampas kerusi Sungai Petani daripada Pakatan Harapan. Pilihan raya paling getir ini juga turut menyaksikan beberapa nama besar lain kehilangan wang deposit mereka, antaranya bekas Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin apabila hanya meraih 4,589 undi dan bekas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin dengan 1,939 undi. Selain nama besar pemimpin dan parti, antara calon selebriti dan aktiviti sosial hilang wang pertaruhan adalah pengarah filem Ahmad Idham Ahmad Nazri yang bertanding di Parlimen Port Dickson mewakili GTA dan calon bebas Abdul Rani Kulub Abdullah. Sementara itu, di Dewan Undangan Negeri menyaksikan 129 daripada 441 calon yang bertanding dalam 3 pilihan raya negeri iaitu Pahang, Perlis dan Perak hilang wang deposit. Bagi membolehkan mereka bertanding, calon perlu mempertaruhkan wang deposit sebanyak RM10,000 bagi kerusi parlimen dan RM5,000 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri. Itu hanya satu daripada banyak lagi keputusan yang mungkin bagi ramai wartawan seperti kita dan juga penganalisis tidak dijangkakan. Keputusan yang mengejut ataupun upset. Mungkin dijangkakan kalah di kerusi tersebut tetapi sehingga hilang wang deposit. Banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai dengan keputusan-keputusan yang tidak dijangkakan semalam. Tapi ini satu perkembangan yang baru kami terima yang dimuat naik sendiri oleh Sharil Hamdan yang bertanding di kerusi Alor Gajah semalam dan kalah berada di tempat kedua selepas Adli Zahari berjaya meraih majoriti di kerusi Alor Gajah ini. Kenyataan yang dimuat naik di Facebook beliau katanya benar ada konsep collective responsibility dalam sesuatu kegagalan. Benar UMNO perlu mempertimbang apa langkah seterusnya dalam situasi tiada pihak mencapai angka 112 di PRU 15 dan benar keputusan ini besar dan perlu dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi bukan mana-mana individu atau kelompok sahaja. Tetapi sebelum parti hendak bincang atau buat apa-apa keputusan, ada satu perkara yang perlu dilaksanakan dahulu katanya. Saya sependapat dengan Menteri Besar Johor. Tanpa mengurangkan hormat kepada beliau sebagai individu, saya berpandangan bahawa pemimpin nombor 1 Presiden UMNO dan pengerusi BN, Datuk Seri Zamir Hamidi perlu memaparkan contoh dengan memimpin proses mengambil tanggungjawab kekalahan ini. Berundur secara terhormat.
biar kepimpinan dan individu lain memimpin perbincangan membuat keputusan besar seterusnya untuk parti ini. Dengan itu, katanya, atas semangat collective responsibility itu, saya juga meletakkan jawatan selaku Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Beliau kata beliau menghargai peluang yang telah diberikan dan tidak akan melupakannya. Cuma ini soal maslahat yang jauh lebih besar. Seperti ramai yang lain, beliau kekal setia bersama UMNO. Perjuangan parti belum selesai. This is not the end. Itu katanya. Satu perkara yang cukup besar, memberi impak yang cukup besar kepada Barisan Nasional, terutamanya kalau kita cakap dalam konteks UMNO yang hilang banyak kerusi dalam pilihan raya umum kali ini. Sudah tentu untuk waktu ini kita nak menganalisis, melihat kepada keputusan dan juga bagaimana selepas ini. Bersama dengan kami pada ketika ini, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor. Doktor, terima kasih sudi hadir ke Ashraf Wani sekali lagi, yang merupakan Ketua Program Sains Politik UKM, dan juga Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dari Universiti Malaya. Tidak asing juga di Ashraf Wani. Dua individu yang banyak kita bualkan, banyak kita bincangkan sepanjang tempoh Malaysia memilih ini. Saya nak ke Dr. Nazri dahululah. Dan kemudian ke Dr. Taufik. Soalannya sama. Apabila keputusan mula keluar semalam, apa reaksi? Apa yang terlintas di fikiran sewaktu itu apabila mula banyak seolah-olah berlaku swing yang cukup besar, perubahan yang begitu ketara? Dr. Nazri, terlebih dahulu. Okey, pertamanya keadaan Parlimen tergantung itu saya fikir telah dijangka oleh setengah daripada kita, kan. Cuma yang tidak dijangka adalah prestasi Perikatan Nasional, kan. Nampak gayanya sebab kita punya panduan adalah sewaktu pilihan raya negeri Melaka dan juga negeri Johor, kan, pada tahun lepas dengan awal tahun ini. Namun jumlah pengundian itu kecil, kan, rendah, 65 dengan 55% sahaja. Jadi kebanyakan yang mengundi itu adalah pengundi dalam kawasan. Namun pada kali ini jumlah pengundian itu 74% lebih kurang. Dan jumlah yang ramai hampir 21 juta. Jadi bila ditambah darab tu lebih kurang berapa? 15 juta, kan. Dan kena ingat juga sebahagian besar dalam itu, dalam 6 ke 7 juta juga adalah pengundi automatik. Jadi kalau kita buang pengundi automatik tu, sebab dibandingkan dengan peratusan keluar mengundi pada PRU14, dalam pendaftaran daftar pemilih itu hanya mereka yang mendaftar sendiri, kan, itu pun jumlah 82-84. Jadi sebenarnya kalau kita keluarkan daftar automatik itu daripada daftar pemilih, sebenarnya kali ini kita capai juga 80%. Cuma bila semakin ramai, dulu andaian kalau semakin ramai undi ke arah Pakatan Harapan. Pada kali ini bila semakin ramai, terbagi dua. Ada Perikatan Harapan, ada Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional adalah barisan nasional yang barulah pada hari ini, kan. Dan kita masih lagi dalam kerangka politik identiti, kan. Itu yang menunjukkan peningkatan undi kepada Perikatan Nasional. Dalam masa yang sama juga ada hayunan politik integrasi. Malah kita boleh lihat semalam ada politik identiti, politik wilayah, kan. Kalau kita lihat contohnya di kawasan timur dan juga utara, identitinya ke arah Melayu Islam. Kalau di sebelah pantai barat, nampaknya identitinya lebih multi etnik. Kemudian berasaskan Sabah dan juga Sarawak di Malaysia Timur, kan. Namun selepas tamat politik berasaskan identiti, berasaskan kewilayahan, timbul waktu untuk adakan integrasi lah. Jadi dalam kita itulah Malaysia, kan, yang dikatakan Asia yang sebenar. Kita ada perpaduan dalam kepelbagaian. Keputusan semalam memperlihatkan kepelbagaian kita. Tapi untuk ke depan kita perlukan perpaduan. Ini kita cuba merangka perpaduan dalam kepelbagaian yang ada ketika ini. Dr. Taufik rasa macam mana lihat semalam? Apa yang paling mengejutkan? Apa yang Dr. Taufik dah jangka? Tak dijangkakan dan jangkakan dan tidak mengejutkan. Tempoh yang panjang kita menunggu keputusan semalam itu sebenarnya bagi saya sehingga menyebabkan saya itu mengantuk semalam. Tetapi apabila satu keputusan keluar daripada masa ke semasa, ini membuka mata saya dan saya melihat bahawa kedudukan kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional itu berbeza dengan apa yang kita jangkakan. Dan bagi saya bukan setakat itu sahaja, tetapi kita lihat bagaimana beberapa tokoh besar bukan sahaja tewas,
tapi juga kita dapat lihat mereka hilang deposit. Saya ambil contoh seperti Tun Dr. Mahathir di Langkawi, sehingga hilang depositnya sebagai seorang yang berpengalaman dalam politik negara, dan kita lihat sudah semestinya sukar untuk beliau bukan sekadar tumbang tapi hilang deposit di Langkawi. Itu bagi saya satu keputusan yang sungguh bukan mengejutkan tetapi sungguh terlalu besar undi daripada bundi-bundi Langkawi hingga menyebabkan sehingga keadaan sedemikian berlaku. Dan kita lihat Tengku Razali Hamzah di Gua Musang dengan tewas di kerusi tersebut, seolah-olah ada satu tsunami politik Melayu yang begitu besar melanda negara. Tetapi saya berpandangan dalam konteks politik hari ini, inilah dinamik yang perlu kita terima, dan walau apa pun yang berlaku, kita kena pasrah dan melihat ini merupakan satu pergerakan dan perkembangan politik yang baik kepada negara, dan kita masih lagi dalam tempoh perundingan untuk melihat siapakah yang akan menjadi kerajaan persekutuan. Namun saya lihat kita ke arah pembentukan kerajaan persekutuan kerana kita dapat khabar dan berita bahawa ada rundingan-rundingan tertentu yang sedang berlangsung, dan kita yakin sebenarnya Perikatan Nasional akan mengoptimumkan tempoh yang sedia ada ni untuk berbincang dengan Barisan Nasional, kemudiannya untuk berbincang dengan GPS GRS daripada Sabah dan Sarawak. Walaupun kita lihat di peringkat awal itu tidak ada satu keinginan untuk bergabung dengan BN, tetapi signal itu sudah muncul apabila beberapa pemimpin UMNO yang menang di beberapa kursi semalam menyatakan bahawa no Pakatan Harapan. Tidak ada Pakatan Harapan. Jadi ini menggambarkan bahawa pada waktu yang sama ada juga pergolakan berterusan dalam UMNO itu, kita lihat desakan demi desakan daripada Menteri Besar Johor untuk kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Bagan Datuk itu untuk meletakkan jawatan. Bagi saya dalam tempoh ini, parti-parti politik yang berhadapan dengan masalah perlu memberi ruang kepada pelapis baru. Misalnya kita lihat Pejuang, presidennya tewas. MIC, presidennya tewas. Kemudian kita lihat UMNO itu presidennya berhadapan dengan satu situasi yang genting dengan majoriti yang kecil sahaja di Bagan Datuk. Dan bagi saya pemimpin-pemimpin sedemikian perlu memberi ruang kepada pelapis yang baru. Bagi saya dengan kata yang jujur, letak jawatan dan bagi peluang yang lebih besar kepada pemimpin yang sedia ada yang lebih segar pemikiran politiknya untuk mengambil alih parti. Okey, bercakap soal pemimpin, kita lihat untuk saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada tokoh-tokoh nama-nama besar yang berada dalam arena politik yang tumpas kali ini. Upset. Kita nak upset yang macam mana kita nak mengandaikan apa yang cuba diterjemahkan oleh pengundi berdasarkan kekalahan nama-nama besar ataupun kalau kita nak sebut sebagai figura politik. Tapi sebagai contoh, saya ada berbincang dengan Dr. Taufik sebelum ini berkenaan dengan Arau. Datuk Seri Syahidan, Perlis itu Dr. Taufik sampai menyatakan bahawa mungkin malapetaka akan datang ke Perlis itu sekiranya Datuk Seri Syahidan diusik. Tapi kita nampak figura-figura politik orang lama, Tengku Razali Hamzah, Tun Dr. Mahathir, ramai nama-nama besar yang nampaknya kecundang kali ini ke Dr. Nazri. Okey, sifat umum pengundian di Malaysia ni ada 3 kan, parti, calon, isu kan. Dan daripada parti calon isu ni seringkali perlukan 2 kombinasi paling kurang baru peluang tu cerah lah. Kalau kita lihat contoh Tun Mahathir sendiri kan, kita bandingkan 2018 dengan 2022. 2018 isu besar, 1MDB, GST antaranya kan. Kemudian calon juga nama yang besar dan ada machinery, ada jentera, PH itu sendiri. Jadi ada 3 faktor di situ. Sebab tu walaupun Barisan pada 2013 dapat undi 2 digit kan, ribu dia tu kan, 5 angka sebenarnya. Tapi Tun Mahathir dapat menterbalikkan pada tahun 2018. Tapi pada hari ini, tanpa parti yang berakar umbi, isu yang lebih kurang sama, pro kontra kepada pejuang, pro kontra juga kepada pihak lawan. Jadi yang agak neutral sebenarnya. Yang tinggal hanya faktor calon. Cuma kita kena faham juga, akar umbi Mahathir bukan je Langkawi.
Bulan kahwin hanya semenjak 2018. Ini berbeza dengan Arau. Syahidan Kasim yang begitu bakal undi. Beliau kalau di Arau itu, beliau adalah UMNO dan UMNO adalah Syahidan Kasim. Dia mendefinisikan bukan saja di Arau. Politik perlis itu sendiri. Berapa penggal Syahidan Kasim jadi adun, jadi ahli parlimen, jadi menteri besar. Dan jadi menteri persekutuan. Jadi itulah Arau itu Syahidan dan Syahidan itu Arau kan. Sampai kita lihat sabotaj, sentimen kemarahan apabila nama Datuk Seri Syahidah tidak dinamakan kan. Turun bendera lah, bilik gerakan, tutup PDM semua ini agak rapat dengan situasi di Singapura tahun 59 tahun 61 minta maaf bila ada pecahan dalam PAP. Ketika itu PAP banyak dikuasai oleh kumpulan Lim Chin Siong dalam barisan sosialis. Jadi bila ada pecahan antara Lee Kuan Yew dengan Lim Chin Siong tu, memang jentera PAP memang lumpuh sampaikan kejatuhan barisan sosialis. PAP pada tahun 63 di Singapura tu memang telah memang dijangka dan memang digerunkan sangat. Itu juga antara sebab kenapa ada gabungan di antara PAP dan juga Singapura dan juga Malaysia yang pada akhirnya dapat menumpaskan barisan sosialis melalui operasi besar-besaran di mana Lim Chin Siong dan rakan-rakannya ditahan, menaikkan kegerunan, barulah PAP itu boleh berdiri sendirilah. Dan tadi dibandingkan pula situasi Tengku Razali di Gua Musang kan. Calon itu kuat. Tapi UMNO pada ketika ini kan sebab mungkin Datuk Seri Zahid Hamidi berkeyakinan melihat PRM Melaka dan juga Johor. Tapi bacaan itu salah dan silap kerana konteksnya yang mengundi ketika itu kebanyakannya adalah orang lokal di Melaka dan juga di Johor. Bukannya pengundi luar kawasan, pengundi dalam kawasan saja. Dan kebanyakan pengundi dalam kawasan di Johor dan juga Melaka, kewilayahannya memenangkan UMNO. Tapi tak boleh dipakai di tempat-tempat lain, di kawasan utara timur, di kawasan pertengahan, pendalaman, rupanya berbeza. Kan? Sebenarnya sentimen anti Zahid itu tidak begitu ketara selagi jumlah pengundian itu rendah. Bila jumlah pengundian itu tinggi, rupa-rupanya sebagaimana ayat pembuka saya tadi, undi itu bila jumlah pengundi itu tinggi, pergi sama ada kepada Perikatan Nasional dan juga kepada Pakatan Harapan, merefleksi kejayaan PN dan juga PH mendapat hampir 150 kerusi kedua-duanya. Cakap tentang kekalahan yang menimpa nama-nama besar tokoh-tokoh politik yang old guards dalam politik ini. Kita nak juga dengarkan perkongsian daripada rakan setugas kita dari Bilik Berita, Fahmi Izzuddin, yang ada rangkumkan antara nama-nama besar yang mengalami kekalahan mengejutkan pada keputusan PRU semalam. Fahmi, boleh kongsikan antara nama-nama besar ni? Okey, baik Naila dan juga Haris. Sebenarnya semalam kita boleh anggap satu kejutan buat 3 tengku popular yang tewas di parlimen masing-masing. Antaranya Tengku Razali, Tengku Zafrul dan juga Tengku Adnan. Jadi perincian yang saya bawakan buat masa ini adalah kita dapat melihat di Parlimen Gua Musang P032 Gua Musang dimenangi oleh Muhammad Azizi Abu Naim, calon daripada PAS, dan Tengku Razali ataupun Kuli majoritinya adalah 163 undian. Sangat tipis sebenarnya, dan Kuli dianggap sebagai salah seorang figura yang cukup orang kata terkenal di kawasan Gua Musang ini. 12 penggal akhirnya tewas dengan begitu saja. Seterusnya kita lihat kepada Parlimen Putrajaya, Tengku Adnan, Tengku Mansur sebagai penyandang daripada tahun 2004 tewas kepada calon Perikatan Nasional Muhammad Azizi Muhammad Jidin dengan majoriti 2,310 undi. Manakala jika kita lihat pula beralih arah kepada Parlimen P096 Kuala Selangor, Dr. Zulkifli Ahmad bekas Menteri Kesihatan selaku penyandang kepada parlimen ini menang dengan majoriti 1,002 undi, menewaskan calon baru daripada Barisan Nasional Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan sebenarnya ini menimbulkan tanda tanya, adakah wujud perubahan angin kepada barisan pengundi yang mengundi di parlimen ini, dan menimbulkan tanda tanya apa selepas ini buat untuk figura-figura yang tewas di parlimen masing-masing ini. Jadi kembali kepada Haris dan juga Naila. Okey, dan sudah tentu itu baru 3 nama.
ada banyak lagi, beberapa lagi nama lain saya nak ajukan kepada Dr. Taufik. Okey, kalau kita lihat sebagai contoh, Ahmad Faizal Azumu, Nurul Izzah, Mukris Mahathir, Mahfuz Omar, Rina Harun, Syamsul Iskandar, Amiruddin Hamzah, Nur Jazlan Muhammad, Ahmad Jazlan Yaakob, Zuraida Kamaruddin, Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung, Mazli Malik, Mazir Khalid, Husam Musa, Khalid Samad, Syaril Hamdan, Azmin Ali dan juga KJ. Dr. Taufik. Sebab itulah kita tidak boleh ambil PIU 14 yang lalu sebagai cerminan untuk PIU 15. Itu yang pertama. Totally berbeza. Totally berbeza. Dan saya lihat sebenarnya, saya nak rujuk kembali kekalahan 3 Tengku itu sebelum saya ulas tu. Kita lihat di Putrajaya itu seolah-olah sebelum ini seperti satu kubu UMNO yang kuat. Ya, semenjak penubuhan Putrajaya sehinggalah semalam Tengku Adnan itu sangat sinonim. Tetapi saya lihat UMNO ni, segelintir pemimpin UMNO masih lagi terpalit dengan keegoan. Kita lihat kenyataan Tengku Adnan semasa ditemu buat oleh wartawan. Wartawan bertanya Datuk Seri Razi Jidin ingin bertanding di Putrajaya. Dengan bangganya mengatakan bahawa siapa Razi Jidin? Adakah orang Putrajaya kenal Razi Jidin? Itu seolah-olah menggambarkan bahawa PIU 14 yang lalu masih lagi tidak memberikan isyarat kepada pemimpin UMNO untuk melihat bahawa mereka perlu menurunkan ego politik dan kemudiannya memastikan bahawa apa yang dipertandingkan dalam pilihan raya itu merupakan satu pertandingan yang sihat dalam politik. Tidak boleh menyerang lawan dengan begitu ego dan sombong. Akhirnya tersungkur di Putrajaya. Kita lihat prestasi Datuk Razi Jidin tewas di Ketereh. Beliau balik daripada Australia, bertanding di Ketereh, tewas dilantik sebagai senator, menjadi Menteri Pendidikan dan kembali bertanding di Putrajaya. Itu merupakan peningkatan dalam karier politik beliau, dan saya lihat inilah sebenarnya perkembangan politik yang baik kepada beliau. Dan dalam konteks beberapa nama besar termasuklah Nurul Izzah tewas di Pematang Pauh itu, bagi saya peringkat awal tu amat mengejutkan. Tetapi setelah saya turun ke lapangan di kawasan Pematang Pauh, saya melihat bagaimana calon Perikatan Nasional Fawaz Mat Jan itu, beliau agak terkenal di kawasan Pematang Pauh dengan ceramah agamanya, masjid ke masjid, kemudiannya sangat humble dengan masyarakat di kawasan berkenaan. Ini sungguh mengejutkan apabila seorang yang boleh kita katakan hanya bergerak di peringkat akar umbi mampu untuk menumpaskan puteri reformasi di satu kubu yang cukup kuat kepada PKR. Dan bagi saya, kalau sebelum ini saya lihat di Pematang Pauh itu seolah-olah kiamat berlaku, nanti barulah Pematang Pauh itu akan hilang daripada peta pilihan raya di Malaysia untuk PKR. Tetapi rupanya hilang awal semalam. Jadi keadaan tersebut menggambarkan bahawa jangan kita fikir bahawa kubu-kubu politik ini terus bertahan kerana telah dipecahkan monopolinya oleh pilihan raya umum ke-15 semalam oleh beberapa tokoh yang kita tak kenal pun di peringkat akar umbi parti-parti politik. Termasuklah di Baling semalam saya lihat begitu tinggi majoritinya, dan politik bakti itu seolah-olah tidak terkesan dalam PIU 15. Di peringkat awalnya kita lihat penduduk dan pengundi-pengundi seolah-olah menerima politik bakti itu, berilah bantuan apa pun kita ambil, tetapi akhirnya diterjemahkan menerusi kotak undi, mereka menolak calon berkenaan. Dan saya juga ingin merujuk di Perlis itu seperti mana yang Dr. Nazri sebutkan tadi, Arau itu syahidan, tapi saya ambil satu ruang lingkup yang lebih besar. Perlis itulah syahidan, syahidan itulah Perlis. Dan kita usik sebelum ini Perlis akhirnya tumbang Barisan Nasional. Dalam sejarah politik Perlis, kali pertama Barisan Nasional tumbang akibat daripada kegagalan strategi yang telah dikemukakan oleh Zahid Hamidi. Dengan kekalahan di kubu-kubu kuat ini tentunya merumitkan lagi proses negosiasi rundingan yang difahamkan berlangsung ketika ini untuk membincangkan bagaimana agaknya bentuk kerajaan selepas ini, dan dengan itu tumpuan terarah terus ke Istana Negara. Kalau semalam kita lihat di pusat-pusat mengundi, di website laman web SPR dan juga di Astro Awani untuk tahu apa keputusan terkini PRU, tetapi sekarang ini tumpuan terus saja terarah kepada rundingan antara pemimpin-pemimpin parti ini yang mana kita jangkakan akan berlaku. Mungkin apa-apa perkembangannya di Istana Negara sudah tentu wartawan-wartawan pengamal media sudah pun mula berkampung di sana, antaranya termasuk rakan setugas kita sendiri Syazwani yang berada di sana sejak pagi tadi. Syazwani, boleh kongsikan apa perkembangan terkini di Istana Negara?
Ya, Naila dan juga Harith, pastinya seperti yang Naila katakan, sejurus selepas keputusan yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya malam tadi, dan saya kira sebentar tadi dua keputusan baharu melihat kepada keputusan Pilihan Raya Umum ke-15, pastinya tumpuan kini terarah ke Istana Negara. Apatah lagi tiada gabungan parti politik yang berjaya mendapat majoriti mudah, iaitu 112 kerusi itu. Dan sejak daripada pagi tadi, 7 pagi tadi, saya berada di pintu 2 Istana Negara. Baru sahaja sebentar tadi, sekitar jam 1.03 petang, dilihat pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dilihat memasuki Istana Negara menerusi pintu 2 ini, dan ia dipercayai bagi mempersembahkan keputusan rasmi PRU ke-15 kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan pastinya tumpuan kini melihat kepada apa agaknya gabungan parti politik yang akan dipersembahkan juga kepada Yang di-Pertuan Agong. Banyak cakap-cakap menyatakan pelbagai gabungan parti politik itu yang menjadi tanda tanya ketika ini. Malah kita juga menjangkakan mungkin ada pemimpin-pemimpin parti-parti politik yang akan memasuki pintu 2 Istana Negara ini untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Pastinya perkembangan itu akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Saya ketika ini kalau lihat cuacanya panas berbanding dengan awal pagi tadi, 7 pagi tadi, tapi saya kira panas lagi hati rakyat Malaysia yang ketika ini ingin tahu apa agaknya perkembangan, kerana kita difahamkan belum ada lagi kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh parti-parti politik. Melihat kepada keputusan yang diumumkan semalam, pastinya ramai yang nak tahu siapa agaknya calon ataupun siapa agaknya Perdana Menteri yang akan dilantik, yang akan mengangkat sumpah. Itu tumpuan kami rakan setugas semua apabila berada di hadapan Istana Negara. Susulan daripada perkara itu juga rakan-rakan media juga, kalau kita boleh pankan sedikit, juru kamera saya boleh pan sedikit, rakan-rakan media juga sudah membanjiri Istana Negara ini di pintu 2. Ada juga rakan-rakan media yang berada di pintu 1 untuk menantikan ketibaan mana-mana pemimpin parti politik untuk kita bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Jadi saya kira apa yang penting ketika ini, Naila dan juga Harith, pastinya ada satu keputusan untuk menyatakan mungkin siapa agaknya Perdana Menteri yang akan dilantik, kalau boleh secepat mungkin, kerana esok adalah hari Isnin, satu hari yang baharu. Pastinya tumpuan itu yang terarah kepada tampuk kepimpinan yang baru untuk kita menyaksikan kestabilan politik itu. Kemudian apa yang rakyat mahukan selepas mereka keluar mengundi semalam, 73% keluar mengundi semalam, pastinya inginkan kestabilan politik, ekonomi yang lebih baik, kos sara hidup yang mungkin boleh ditanggung oleh setiap lapisan masyarakat. Dan pastinya saya mungkin akan berundur dari Istana Negara ini untuk jam ini, tapi saya difahamkan rakan setugas Hafizi Rosli akan mengambil alih, dan kami pastinya akan terus bawakan perkembangan itu dari semasa ke semasa, Naila dan juga Harith. Untung Syazwani, Hafizi ada untuk selamatkan. Bersedia ganti. Okeylah. Sebab ingatkan nak hantar payung dekat Syazwani tadi, nampak berjemur dah dari pagi tadi. Terima kasih Syazwani. Terima kasih Syazwani. Tapi tak salah juga. Naila, Harith, tak salah juga sebenarnya kalau nak hantarkan payung untuk Hafizi, sebab orang kata jangan disangka hujan sampai ke petang. Macam itulah. Sekarang kita tengok cahayanya. So, ya, tak apa. Bila matahari itu dah terlalu terik kan. Nampaknya memang Syazwani dah kena balik sebab ni. kalau kita tengok mungkin jangkaan juga akan berlaku hujan pada sebelah petang. Jadi tak salahlah kalau nak hantar payung untuk Hafizi pula. Okey, alright. Untuk update berkenaan dengan cuaca, mungkin kita akan bawakan selepas ini. Tetapi antara update yang penting juga, ketika ini sebenarnya sedang tular, terutama menerusi aplikasi WhatsApp, menyatakan bahawa apa yang didakwa adalah di mana Yang di-Pertuan Agong meminta supaya orang ramai membuat undian secara dalam talian untuk menentukan ataupun menantik mana-mana individu sebagai Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Melalui tinjauan yang dilakukan oleh Ashraf Awani. Kami nak jelaskan sekali lagi dekat sini ya.
sekali lagi kami jelaskan bahawa Astro Awani menafikan penularan ataupun mesej yang mendakwa bahawa yang di-Pertuan Agong menitahkan agar pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ketika ini ada juga WhatsApp yang menyatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk diangkat sebagai Perdana Menteri baharu susulan keputusan pilihan raya umum ke-15 malam, di mana mesej yang ditularkan itu merupakan tindakan tidak bertanggungjawab dan tiada sebarang kaitan dengan pungutan suara yang dibuat oleh Astro Awani menerusi capaian undi.astroawani.com sempena PRU 15. Kalau kita boleh up poll di bawah itu, poll itu hanya nak mendapatkan pandangan anda. Okey, pandangan anda. Tiada kaitan sama ada poll itu katakanlah ataupun merujuk kepada seseorang individu, katakanlah mendapat 100% pun tidak semestinya individu itu akan menjadi Perdana Menteri. Ini hanyalah tinjauan pendapat, pandangan anda. Tiada mana-mana sama ada yang Tuan Agong, parti-parti politik ataupun sesiapa yang mengarahkan kami untuk membuat sangat mudah demokrasi kalau begitu pungutan suara dilakukan melalui tinjauan Astro Awani saja kita boleh pilih Perdana Menteri. Tidak, itu berita palsu, tetapi agak tular sebenarnya di WhatsApp. Ramai yang sebenarnya hubungi kita sejak pagi tadi untuk sahkan betul ke ni. Saya nak dapatkan sedikit pandangan Dr. Nazri mengenai dengan tularnya posting ataupun perkongsian ini, apabila ini saya kira memberi isyarat bahawa ini berita yang dinanti-nantikan orang ramai. Mereka ingin keputusan yang muktamad siapa yang akan memimpin negara ini. Mereka nak tahu cuti umum ke tak esok. Itu sentimen sekarang ini. Sentimen yang cukup popular. Tetapi apa Dr. Nazri melihat apabila ini yang menjadi sandaran orang ramai sekarang ini? Begitu sampai tahap itu orang grapple untuk dapatkan perkembangan terkini, mencari keputusan yang muktamad sekarang ini. Ya, politik Malaysia sejak 2020 kan penuh dengan suspense. Cerita tentang popcorn, super ring. Semakin laku lewat ini malah. Malam tadi pun dah ramai yang perlu beli popcorn dan sebagainya sebab menjangkakan situasi sebegini akan berlaku kan. Namun semalam kita telah memilih calon-calon kita yang kita bawakan ke parlimen kan. Namun kita mengamalkan dua sistem penting, iaitu demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Okey, apabila berlaku keadaan parlimen tergantung, apa kata perlembagaan, mana-mana individu yang boleh menunjukkan beliau mempunyai keyakinan yang tertinggi dalam parlimen, dalam Dewan Rakyat, dan keyakinan itu dipercayai oleh Yang di-Pertuan Agong lah. Maka menjadi peranan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan dan juga peranan perlembagaan beliau untuk memperkenan dan melantiklah. Tapi sebelum itu perlu menunjukkan bukti-bukti menyatakan bahawa tidak syak lagi beliau mempunyai ataupun boleh diyakini mempunyai majoriti kan. Paksa paling kurang adalah 50% kalau ikutkan amalan kita, 50% campur 1 iaitu dalam 112 lah. Kalau buang 2 yang belum dipertandingkan itu mungkin dalam 111 kan. Ya, betul. Namun tentu sekali kan kita ada calon PM di sosial media sebagaimana Awani cuba kesan kan, cuba kesankan. Kita ada calon PM daripada sudut peranan raja berperlembagaan. Kita juga ada calon PM di peringkat kepartian kan. Tapi pada akhirnya yang penting adalah di peringkat ini sebab kita mengamalkan sistem demokrasi tidak langsung. Kan kita lantik calon ke wakil ke parlimen dan wakil ke parlimen ialah yang akan berunding berbincang siapa yang akan menjadi ketua dewan, iaitu ketua majlis dalam badan perundangan, iaitu Perdana Menteri. So selagi mereka tidak mendapat kesepakatan siapakah yang paling tinggi mendapat keyakinan dalam kalangan mereka, selagi itu Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melantiklah. Dan kita faham pada ketika ini Yang di-Pertuan Agong juga belum lagi menjemput mana-mana pihak lah. Yang tadi kita lihat SPR datang menghadap, itu sebenarnya SPR datang mempersembahkan laporan lengkaplah setakat yang dipertandingkan semalam, parti mana yang dapat ini dan ini dalam bentuk buku sebenarnya. Daripada situ Agong akan mempertimbangkan dan juga akan menjemputlah parti-parti khasnya yang mendapat undi-undi yang tertinggi lah dalam
situasi sebegini yang nampak paling berpotensi adalah dua kan, faksi yang terbesar iaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Ini namun di luar yang tertinggi itu kerana kedua-duanya tidak mampu mendapat undi mudah 50% campur satu, maka perlu ada bargaining kan, perlu ada perundingan-perundingan dengan paksi-paksi lain, kedua-duanya di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Nak mencukupkan angka itu. Dr. Taufik pula melihat kepada, kita nampak proses bargaining itu bermula, kita nampak pemimpin-pemimpin ada bermesyuarat, perjumpaan dan sebagainya. Apa yang boleh kita jangkakan dari segi, kerana penting untuk kita faham ketika ini kita telah pun mewartakan anti lompat parti. Saya menjangkakan kalau katakanlah akta itu tidak, maksudnya kalau fasal itu tidak diwartakan, saya rasa malam tadi dah ada dekat hotel mana, hotel itu, hotel ini, dah ada perbincangan-perbincangan, negotiation dan sebagainya. Itu yang boleh kita gambarkan semalam jika tiada fasal peruntukan tersebut diwartakan. Dr. Taufik. Meskipun kita lihat kita sudah ada akta terlompat parti, tetapi masih ada loopholes ataupun lakuna dalam akta tersebut dan membenarkan mana-mana gabungan parti politik atau parti politik untuk membentuk gabungan yang baru. Tetapi apa yang kita telah ada setakat ini sebenarnya sekurang-kurangnya berjaya untuk mengawal tindak tanduk pemimpin-pemimpin politik daripada mengguna atau memanipulasikan demokrasi itu untuk kepentingan politik peribadi. Sebenarnya tidak salah dalam konteks perlembagaan. Kita lihat sebelum ini ruang perbincangan rundingan dilakukan antara parti-parti politik. Tetapi apabila meresahkan dan menyukarkan rakyat untuk menunggu hingga seminggu, 2 minggu, menyebabkan rakyat itu rasa bosan dan meluat dengan perkembangan politik negara. Dan apa yang boleh berlaku dalam 2-3 hari ini sebenarnya telah berlaku pun selepas langkah Sheraton. Itu memunculkan satu model perundingan yang baik untuk kita lihat bagaimana proses bargaining itu untuk memunculkan satu kekuatan ataupun kuasa baru kepada pentadbiran kerajaan persekutuan. Dan saya yakin sebenarnya walau apa saja kemelut yang tercetus di negara kita, akhirnya elit-elit politik ini akan bersama-sama berunding dan melihat bahawa di hujung matlamat itu iaitu bagaimana untuk memastikan bahawa pesaing ataupun rival kepada politik mereka itu tidak berjaya untuk membentuk ataupun memiliki kuasa di akhirnya. Dan bagi saya yang sangat utama hari ini iaitu bagaimana persaingan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional untuk mendapat satu sokongan daripada kawan-kawan atau rakan daripada Borneo itu sendiri, kerana sampai hari ini masih belum ada lagi satu statement yang jelas daripada GPS, GRS sama ada ingin bersama dengan Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Meskipun tular gambar-gambar di media sosial, tetapi itu bukan bermakna adalah satu mesej yang rasmi daripada rakan-rakan daripada Borneo. Namun kita kena lihat bahawa dengan ada hubungan yang baik antara GPS, GRS dengan Perikatan Nasional, itulah satu jawapan yang belum lagi rasmi tetapi akhirnya kita nampak sinar di hujung jalan kemelut politik yang melanda negara. Dan kita kena ingat sebenarnya ada 2 kerusi yang dimenangi oleh bebas iaitu di Kudat dan Tenom. Meskipun kita lihat bukanlah asalnya daripada kekuatan bebas itu sendiri. Kerana sebelum ini Tan Sri Syahrir Samad di Johor, Tan Sri Lam Tai bertanding atas kekuatan tiket bebas itu menang. Namun di Sabah itu tindakan sabotaj, kemudiannya tidak dicalonkan semula, kemudian ada hubungan keluarga. Bagi saya itu sedikit sebanyak mempengaruhi bagaimana mereka mendapat kemenangan semalam di 2 kerusi tersebut. Macam Dr. Taufik katakan tadi, situasi yang sama pernah berlaku selepas langkah Sheraton. Kali ini masih lagi ada situasi tergantung, ada ketidaktentuan. Kita tak tahu apa akan berlaku seterusnya. Tapi kalau kita nak bandingkan reaksi orang ramai terhadap apa yang berlaku pada langkah Sheraton dan sekarang ini, sekarang orang dah tak terkejut. Macam, okey, inilah realitinya. Orang makin biasa dengan situasi ini. Adakah ini realiti baru dalam politik Malaysia? Kita berdepan dengan ketidaktentuan, parlimen yang tergantung dan kerajaan yang bercampur, potensi itu. Tapi orang dah biasa sekarang. Bagi saya sebelum ini kita tidak pernah terdedah dengan politik sedemikian, dinamiknya politik.
Kerana selepas merdeka kita bergantung kepada sebuah kerajaan yang dominan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Kemudiannya tahun 1969 ada berlaku kemelut politik dan mewujudkan satu gabungan politik yang baru sehinggalah PAS dijemput masuk dalam Barisan Nasional Perikatan waktu itu, kemudiannya dinamakan semula sebagai Barisan Nasional. Dan daripada saat tersebut kita dapat lihat evolusi kerajaan campuran. Semangat 46, perpaduan ummah, kemudiannya kita lihat ada kerajaan Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Dan bagi saya, keadaan apa yang berlaku di Malaysia sebelum ini mematangkan rakyat supaya jangan begitu terkejut dengan apa yang berlaku. Dan ini sebenarnya baik untuk budaya politik negara kerana kita lihat meskipun semalam kemelut itu berlarutan tetapi rakyat tetap cool, rakyat lihat ini sama saja seperti mana yang berlaku sebelum ini. Jadi kita tidur dulu, pagi esok kita bangun, kita sudah dapat kerajaan mungkin. Tetapi kita lihat sebenarnya, saya menjangkakan bahawa proses untuk penubuhan kerajaan persekutuan tidak akan mengambil masa yang begitu panjang, mungkin 1 atau 2 hari sahaja, kerana kita sudah ada pengalaman dan pemimpin-pemimpin politik sebenarnya sudah ada kaedah perundingan dan apa yang mereka pernah lakukan sebelum ini. Dan mungkin sebelum ini kita lihat langkah Sheraton, dalam konteks hari ini saya lihat mungkin langkah baru yang cuba dicetuskan oleh pemimpin politik untuk memastikan bahawa mereka berterusan mentadbir di peringkat persekutuan. Okey, dan sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan dengan tadi kita ada bincangkan berkenaan calon yang kalah, terutama kalau kita tengok individu-individu yang dilihat nama-nama yang besar yang favorite lah, yang berada people's favorite yang berada di Dewan Rakyat sebelum ini, penyandang-penyandang kerusi dan juga yang vokal, nampak banyak bawa perkara-perkara dasar, termasuklah bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang tewas di Sungai Buloh. Jadi untuk waktu ini kita nak meneliti bagaimana reaksi ataupun apa cerita di media sosial. Nak terus sahaja bersama dengan Fahmi Izzuddin. Fahmi, apa ceritanya, bagaimana reaksi di media sosial melihat terutama kalau kita cakap dua figura inilah, Nurul Izzah Anwar dan juga Khairi Jamaluddin? Fahmi. Baik, Haris dan Nabila, sebenarnya tumpuan di media sosial sekarang ini ramai orang nak tahu, orang kata feedback ataupun pandangan daripada dua figura hebat ini, iaitu Khairi Jamaluddin dan juga Nurul Izzah. Jadi untuk Nurul Izzah, kita tengok apa yang saya dapat tadi, masih lagi belum ada sebarang kenyataan ataupun perkembangan yang menyuarakan tentang kekalahan beliau di Parlimen Pematang Pauh. Akan tetapi apa yang saya boleh kongsikan buat masa ini adalah wujudnya ciapan balas daripada beliau Nurul Izzah kepada pengundi-pengundinya. Antara ayat-ayat yang ada ialah your words makes the journey worthwhile, big hugs my dear sis, keep the fire burning in the Dewan Rakyat. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, sebentar saja tadi Nurul Izzah juga trending di Twitter dengan 87.3 ribu ciapan. Ini kerana kerusi Permatang Pauh ini dianggap sebagai kerusi tradisi untuk Pakatan Harapan, namun tewas kepada calon Perikatan Nasional, calon Muhammad Fawaz Muhammad Jan yang menang undi sebanyak 37,638 dengan majoriti 5,272, dan pastinya menjadi tumpuan kerana orang ingin tahu apa lagi yang boleh berlaku untuk Nurul Izzah selepas ini. Okey, itu cerita tentang Nurul Izzah. Sekarang ini kita nak tengok kepada calon popular di Parlimen Sungai Buloh, parlimen saya sendiri sebenarnya. Jadi untuk kita tengok, saya ada dapatkan satu perkembangan daripada Instagram Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, di mana wujud orang kata sebuah posting yang memperlihatkan gambar beliau yang orang kata cukup untuk melambangkan perasaannya sekarang. Ini kerana di Sungai Buloh itu sendiri, beliau merupakan calon popular yang kebanyakan orang menganggap bahawa beliau boleh memenang parlimen tersebut, akan tetapi tewas dengan calon daripada Ramanan Ramakrishnan daripada Pakatan Harapan dengan 50,943 undi dan majoriti 2,693 undi. Dan setakat ini saya tengok Khairi Jamaluddin belum lagi trending di Twitter, akan tetapi posting dia itu mendapat tanda suka sebanyak 140,000, dan saya pasti banyak lagi orang kata ramai orang yang berkongsi foto beliau ini, dan mungkin akan jadi tular sebentar saja lagi. Dan persoalannya sekarang melihat kepada calon yang
kita letak personaliti dia itu sebagai taruhan juga tewas, dan ini menimbulkan satu persoalan, apa sebenarnya yang rakyat inginkan? Adakah kualiti itu melebihi personaliti seperti apa yang dijangka? Kembali kepada Haris dan Naila. Okey, baik, terima kasih Fahmi. Kita nak terus sahaja melihat kepada kerusi Sungai Buloh ini, kepada Dr. Taufik dan juga Dr. Nazri melihat, okey, kalau kita lihat PRU 14, majoritinya adalah 26,634 Siva Rasa. Dia PKR menang. Kali ini dia hilang 6, satu digit. 26 tu ada juga. 26 tu ada juga, tetapi dia 2,000. Dia bukan 26,000 tapi dia 2,600 itu. Macam mana kita nak memahami bahawa daripada 26,000 majoriti dan ketika ini dengan pertambahan pengundi, majoritinya itu berjaya di slim down oleh Khairi Jamaluddin kepada 2,600. Saya nak ke Dr. Taufik terlebih dahulu sebelum Dr. Nazri. Ya, kita lihat persona Khairi Jamaluddin itu sendiri yang memukau ya pengundi-pengundi di kawasan berkenaan. Dan kita lihat kempen-kempen yang digunakan oleh Khairi, misalnya KJ, singkatan KJ, kasih jadi, ya. Dan apa lagi sinonim dengan perkataan KJ itu berjaya menarik perhatian pengundi-pengundi. Dan bagi saya dengan mengurangkan majoriti yang terlalu besar itu, bagi saya itu adalah kemenangan yang besar pada Khairi Jamaluddin, bukannya kemenangan berdasarkan kepada kerusi tersebut. Dan bagi saya Khairi Jamaluddin ada masa depan yang cerah ya dalam politik negara, dan pemimpin datang dan pergi sebenarnya, tetapi peluang-peluang yang boleh dibuka selepas ini, dan bagi saya itu adalah satu cabaran yang disahut oleh Khairi untuk bertanding di Sungai Buloh itu. Kalau saya diarahkan oleh Presiden untuk bertanding di kawasan tersebut, saya tak berani sebab majoriti yang terlalu besar. Kita tahu itu kubu kepada Pakatan Harapan, kemudiannya ada kamp tentera pula di kawasan berkenaan, ada hospital Sungai Buloh, dan bagi saya apa yang dilakukan oleh Khairi itu, beliau tidak mengkhianati parti kerana beliau tahu akan ada langkah-langkah yang boleh dicetuskan oleh beliau untuk berkembang dengan lebih jauh dalam UMNO itu sendiri. Kerana kita lihat sebelum ini Khairi bertanding jawatan Presiden, dan kemudian ada pertandingan 3 penjuru antara Kuli, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Khairi Jamaluddin. Tetapi akibat perpecahan undi semasa pemilihan tersebut, saya lihat Khairi ada masa yang depan yang cukup cerah, dan selepas ini kalau Presiden itu dibuka untuk pertandingan, saya tak terkejutlah kalau Khairi sekali lagi bertanding dan akan mendapat sokongan yang besar daripada perwakilan UMNO dalam UMNO itu sendiri. Dan saya yakin sebenarnya inilah satu permulaan kepada Khairi. Meskipun pada zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi beliau dilabel sebagai budak tingkat 4, dan akhirnya semalam ya kita lihat bahawa dakwaan ataupun apa saja label yang digunakan kepada beliau itu telah dinafikan. Beliau mampu bangun sendiri tanpa pengaruh Paklah. Ya, ini sebenarnya menggambarkan bahawa Khairi Jamaluddin bukan sahaja mencipta satu masa depan politik yang baru kepada karier politik beliau, tetapi sebenarnya memberi nafas baru kepada politik negara, dan sebenarnya masa masih panjang lagi untuk beliau. Dengan umur beliau meskipun bukan lagi belia, tetapi bagi saya dengan gandingan antara pemimpin muda dalam UMNO, Pakatan Harapan, kemudian kita lihat dalam parti-parti politik yang lain yang ada pemimpin-pemimpin yang ada jiwa muda, saya yakin sebenarnya dengan kematian riwayat politik pemimpin-pemimpin besar semalam, kita membuka lembaran baru kepada politik negara. Dr. Nazri rasa macam mana dengan kekalahan ini mungkin akan bantu Khairi dengan imejnya untuk bangkit lagi selepas ini? Bagaimana masa depannya? KJ menang di hati rakyat. Hasilnya di Sungai Buloh, dan ramai juga persona beliau dalam mendepani cabaran yang sangat besar, 28,000 undi yang perlu tewaskan tapi dapat dikecilkan 90%. Itu kejayaan yang besar. Dan mungkin ini signal, isyarat kepada banyak pihak dan juga kepada beliau juga kan, untuk mungkin menggunakan peluang ini untuk meremajakan ataupun untuk memperbaharukan parti sebenarnya. Jadi fokus boleh pergi sebab kita tahu barisan bagaimanapun akan berada di kursi belakang, sama ada sebagai sebahagian daripada kerajaan dengan 30 kerusi yang ada ataupun sebagai pembangkang. Pendek kata duduk di tempat belakang. Jadi sesuai sekali untuk barisan UMNO untuk melihat semula, melakukan peremajaan, melakukan pembaharuan, dan ada tokoh-tokoh besar dan KJ perlu dihormati kan, satu jumlah usaha dan keputusan, sebab kita kena faham pertama Sungai Buloh Subang juga sebelum ini adalah kawasan kubu kuat
Pembangkang khasnya paling kurangnya sejak tahun 2008. Kalau letak calon lain, mungkin bertambah agaknya. Kan? Jadi bukan mengurangkan, hampir menang sikit lagi. Dan yang kedua, kita lihat juga UMNO Barisan dalam PRU 15 bukan jenama yang baik. Di bawah pentadbiran minta maaf Datuk Seri Zahid Hamidi, bukan jenama yang baik. Hanya mampu menang apabila kita berharap kepada undi dalam kawasan Johor Melaka. Dalam kawasan memanglah, sebab dalam kawasan ini kebanyakannya adalah identifikasi parti. Tapi bila jumlah turun mengundi ni ramai, jam, trafik jam, kesesakan satu Malaysia, kan, jumlah tu lebih solid, dan pengundi luar bandar, pengundi baru, dan juga pengundi atas pagar, mereka ni bukan lagi mengidentifikasikan diri mereka dengan mana-mana parti. Mereka tengok parti, mereka tengok calon, mereka tengok manifesto, dan ini satu suara besar sebenarnya yang memerlukan UMNO untuk direformasi, sebagaimana kata Ketua Penerangannya sendiri Syahri Hamdan. Beliau letak jawatan tapi beliau katakan this is not the end for UMNO, kan. Sebaliknya satu wake up call for UMNO, kan. Sebab kita faham 2018 waktu PH 2020 PNBN, kan, dan pada ketika ini PN semula berubah-ubah daripada satu pilihan raya sehingga pilihan raya yang lain. Dan dua PRN sebelum kita tengok BN dikembalikan dengan 2/3. Pada PRU 16 siapa boleh jangka? Ketidaktentuan adalah sifat rasmi, norma baru kita di Malaysia. Tetapi langkah ke hadapan adalah bagaimana mengurangkan ketidaktentuan itu dengan perundingan yang lebih telus, bertulis, yang ada akses kepada semua orang, sebagaimana model yang pernah dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri pada bulan 8 tahun lepas, iaitu memorandum kerjasama antara kerajaan dan juga pihak pembangkang, dan kita lihat banyak faedah-faedah yang dapat kita adakan pada hari ini, selain daripada undang-undang anti lompat parti yang menyebabkan tiadalah langkah itu langkah ini pada waktu ini. Semuanya masih lagi menunggu pemufakatan dan perundingan di antara ketua-ketua selepas kita berpolitik asaskan identiti, berasaskan wilayah, berasaskan negeri. Kini kita cuba berunding, berdiplomasi. Sabah dan Sarawak juga cuba untuk memaksimumkan kelebihan, kepentingan orang Sabah dan Sarawak ke arah federasi, ke arah penyahpusatan kuasa, ke arah kesaksamaan dalam pembangunan dan sebagainya, dalam membina Malaysia yang saksama, cari kesepakatan tanpa merugikan masyarakat secara amnya lah. Ya, saya kira itu pengajaran utama daripada senario politik 3-4 tahun yang lepas. Rundingan yang telus, yang terbuka kepada semua untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku behind closed doors. Kerana itu yang tengah frustrate orang ramai sekarang ni. Apa yang berlaku? Siapa yang runding dengan siapa sekarang ni, negotiate? Apa hak yang mungkin atau values, nilai yang mungkin mereka are willing to compromise semata-mata untuk mendapatkan kuasa mungkin. Itu yang dirisaukan orang ramai. Mereka ingin ketelusan dan keterbukaan, dan diharapkan kita mendapat jawapan yang muktamad berhubung dengan rundingan yang mungkin berlaku ketika ini. Mereka ingin tahu siapa pemimpin seterusnya, siapa akan membentuk kerajaan selepas ini. Diharapkan kita akan dapat jawapan itu dalam masa yang terdekat, dan tentunya perkembangannya kami akan bawakan banyak lagi selepas ini. Tapi kita akan berhenti rehat seketika saja. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini.